Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita. Jadi pada pelajaran terakhir semalam kita habis maf'ul ma'ah lah. Maf'ul ma'ah baru habis semalam. Yang mana maf'ul ma'ah ni dia isim yang berada setelah waw ma'iyah. Bukan waw ataf tapi waw ma'iyah. Jadi isim yang jatuh setelah waw ma'iyah ni semuanya kena baris mansub lah. Kena mansub i'rab dia. Dan kita pulang kalau isim tasniah dengan ya, jamak muzakkar salim dengan ya, okey. Baiklah. Jadi sebelum kita masuk pelajaran baru, hari ni ada pelajaran isim ghair munsharif ataupun isim yang tak menerima tanwin. InsyaAllah kita akan mulakan majlis kita dengan bacaan doa daripada Ustaz Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina ya Allah. Allahumma allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa la taj'alna minal ulama'il fasikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaAllah. Jadi pagi ni kita akan mulakan pengajian Nahwu pada bab isim ghair munsharif, isim yang tak menerima tanwin lah. Sebenarnya ada dua lah, tak menerima tanwin dan juga tak menerima baris bawah. Jadi insyaAllah kita tengok pada buku, pada muka surat 87. Okey. Jadi kita tengok pada muka surat yang ke-87, buku tabel dan Nahwu Al-Fatih. Yalah. Jadi dekat sini kita tengok dia punya keterangan sebab apa isim ghair munsharif ni. Kita dah bincang pasal isim ghair munsharif ni daripada level 1 lagi. Cuma untuk level yang ni dia baru menerangkan apa ni lah bab dia, tapi bab yang jenis yang khusus. Jadi isim ghair munsharif maknanya isim yang tidak menerima tanwin, dan isim ghair munsharif ni rafa' dia menggunakan dhammah. Nasab apabila dia i'rab nasab ataupun i'rab jar, dia akan menggunakan fathah, tanda dia lah. Contoh dia apa? Salmanu tabibun. Jadi Salmanu ni bila jadi mubtada', mubtada' rafa' dia dengan dhammah lah. Lepas tu anna salmana tabibun. Inna salmana tabibun. Jadi salmana jadi isim inna kena nasab. Jadi tanda nasab dia dengan fathah. Amama salmana tabibun. Amama ni zaraf. Salmani dia jadi mudhaf ilaih, jadi di i'rab jalah. Bukan salmani dah. Dia jadi salmana, jadi kena apa ni lah. Kena tanda dia dengan fathah. Dan juga kita tengok kat sini. Jadi ini dia bagi tahu keadaan-keadaan bila apa ni akan terjadinya isim ghair munsharif ni lah. Okey. Keterangan dia. Okey, pertama sama ada sesuatu isim tu alam. Yakni macam nama orang lah. Nama ataupun apa ni? Sifat. Satu sifat. Sama ada. Tapi dia kena ada dua lah. Contohnya kalau alam, kan? Kalau alam kita tengok nama orang dulu kan. Okey, alam yang apa berakhiran alif nun. Dia nama orang tapi dia punya
perkataan tu kena berakhiran alif nun. Tapi alif nun kat sini bukan alif nun tasniah. Bukan alif nun yang tabibani, bukan. Dia memang asal dia memang nama dia memang letak alif nun. Macam Khalidun kaslanu. Kan? Khalid pemalas. Malas ni adalah satu sifat. Jadi sifat, dan sifat ni juga berakhiran alif dan nun. Jadi bukan kaslanu, bukan kaslani. Kalau kaslani tu alif nun untuk tasniah. Ini kaslanu. Sama ada, ataupun salmanu. Sama ada isim tu alam, nama orang, ataupun satu sifat yang berakhiran alif dan nun. Jadi kalau dia sifat yang berakhiran alif nun dah cukup syarat boleh jadi ghairul munsharif. Alam yang berakhiran alif nun pun dah cukup sifat jadi isim ghairul munsharif. Okey. Lepas tu modul pula. Modul ni perubahan kepada bentuk yang lain. Contohnya Umaru adilun, yang mana Umar ni dia asal bukan nama dia, kalau ikutkan asal bukan Umaru. Tapi disebabkan ada perubahan daripada bentuk yang asal. Asalnya macam daripada Amirun lah. Lepas tu mereka ubahkan dia jadi Umaru, dan ini ini alam, ini nama orang Umar. Umar itu adil. Jadi disebabkan dia alam dan juga ada asal dan kalimat dia daripada perubahan yang lain lah. Lepas tu dah cukup syarat untuk jadi juga, untuk jadi isim ghairul munsharif. Dan dekat sini, contoh dekat bawah ni pula ada Yazidu dengan Ghaniyun. Okey. Dan ni apabila wazan fi'il. Apa maksud wazan fi'il dekat sini? Okey. Alam, nama orang, sifat macam biasa sifat lah. Dan ahmaru ni pun sifat lah, dia warna Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia kata kenapa wazan fi'il? Sebab apa? Kalau ikutkan, ini boleh jadi wazan kepada fi'il. Fi'il apa wazan dia? Wazan kepada af'ala lah. Af'ala. Tengok wazan sama, ahmara, af'ala. Jadi wazan fi'il sama. Macam ni Yazidu. Yazidu ghaniyun. Yazid itu seorang yang kaya. Jadi Yazidu ni pun ikut wazan fi'il juga. Ikut wazan fi'il yaf'ilu kan. Yazidu, zada yazidu. Jadi apabila ada nama orang ataupun satu sifat yang ikut wazan macam fi'il pun boleh jadi isim ghairul munsharif. Lepas tu alam pula kita tengok, kalau alam tu nama orang ni menunjukkan muannas lafzi, maknawi, ataupun makna kat sini macam mana? Macam kalau muannas lafzi ni macam kita nampak, kita tahu yang dia tu adalah muannas daripada segi lafaz. Macam dekat sini dah tahu dah faridatu. Kita dah nampak ta marbutah, dekat lafaz pun kita dah tahu dia muannas. Dia perempuan. Contohnya apa? Faridatu jamilatun jiddan. Jadi dah jelas. Ini dipanggil muannas lafzi lah. Kalau muannas maknawi ni pula, dia nak makna dia nak makna perempuan, maknawi, makna dia perempuan, tapi dekat lafaz macam tak nampak perempuan dia. Contohnya macam mana? Zainabu, Maryamu. Itu macam muannas maknawi lah. Jadi kalau ada nama ataupun macam contoh, kalau kita nampak satu nama lelaki tapi ada ta marbutah. Contohnya Huzaifah ada, Talha ada. Jadi itu pun digelar sebagai muannas lafzi lah. Dia dekat lafaz dia muannas, tapi sebenarnya makna dia untuk nama perempuan, untuk nama lelaki. Jadi itu pun termasuk ghairul munsharif juga. Lepas tu yang ni pula, ajam ni pula apa? Makna ajam ni bukan bahasa Arab. Maknanya asal dia memang nama tu bukan daripada bahasa Arab lah. Itu yang ajam, dipanggil ajam. Jadi contoh dia apa? Ibrahimu muhandisun. Jadi Ibrahimu ni adalah salah satu daripada nama-nama ajam lah. Nama yang bukan asal nama tu bahasa Arab. Jadi kalau kita perasan, ada setengah nama tu boleh letak tanwin. Contohnya apa? Muhammadun, Zaidun, Khalidun. Jadi yang boleh tanwin ni semua nama Arab. Jadi kalau Ibrahimu, kenapa Ibrahimu? Sebab apa? Nama dia bukan khas untuk orang Arab. Okey. Lepas tu ini pun nama orang yang ajam. Pun boleh jadi isim ghairul munsharif. Okey. Lepas tu apa ni? Kita tengok dekat sebelah dia pula.
Tadi ni sama ada nama orang ataupun sifat kan. Tapi kalau yang ni selain daripada nama orang dan sifat. Ghairu alam wa sifah. Tapi dalam keadaan bila? Bila dia jadi ghairu munsharif. Yang pertama dalam keadaan apabila dia menjadi alif ta'nis, ada alif ta'nis maksurah. Jadi alif ta'nis maksurah ni apa? Okey, dia ada kasih nombor 1 sini, kita tengok nota kaki. Ada point tak? Okey. Alif ta'nis maksurah, dia ada bagi tahu apa? Alif zaidah yang menunjukkan muannas yang berada di akhir kata. Kita tengok balik. Jadi inilah dipanggil alif ta'nis maksurah. Ta'nis ni maknanya perempuan lah. Alif ta'nis maksurah. Jadi makna untuk apa ni, alif yang macam ni dia bermakna perempuan. Dia alif zaidah, orang panggil alif zaidah, tapi untuk menambahkan makna untuk perempuan. Inilah dipanggil alif ta'nis maksurah. Kalau alif maksurah saja, dia tak makna perempuan. Tapi kalau alif ta'nis maksurah, dia akan kasih makna perempuan. Jadi alif ni penambahan lah. Lepas tu kita tengok alif ta'nis mamdudah pula lah. Alif ta'nis mamdudah, keterangan kita tengok kat bawah. Ada nombor 2, kita tengok nota kaki kat bawah ada nombor 2 juga. Okey, alif ta'nis mamdudah, dia alif zaidah, alif penambahan yang menunjukkan muannas yang berada di akhir kata yang diubah menjadi hamzah. Okey. Jadi contoh dia macam nilah. Fil ma'hadi ulama'u. Jadi asalnya ada 2 alif kat sini. Dua-dua alif. Tapi disebabkan tak boleh bertemu 2 sukun, alif yang kedua ni diganti sebagai hamzah. Jadilah ulama'u. Okey. Ini alif ta'nis mamdudah. Asalnya ada 2 alif, tapi alif yang kedua ni diubah menjadi hamzah. Sebab tak boleh bertemu lah, dikira macam bertemu 2 sukun. Dan sirah muntahal jumuk. Kita tengok nombor yang ketiga, sirah muntahal jumuk. Dia apa? Dia jamak taksir yang setelah alif taksir ada 2 huruf yang berharakat. Semua atau ada 3 huruf yang tengahnya mati. Jadi kalau nak mudah, sirah muntahal jumuk ni, kalau ikut ta'rif dia memang pening sikit lah. Tapi kalau sirah muntahal jumuk ni, kalau senang, dia setiap jamak yang ikut atas wazan apa? Ikut atas wazan mafa'ilu ataupun ikut wazan mafa'ilu. Ada 2 beza. Macam contohnya apa? Masajidu. Jadi setiap sirah muntahal jumuk ni, kalau yang dia semua ikut wazan 2 je lah. Sama ada mafa'ilu ataupun mafa'ilu. Dia penambahan ya dengan tak ada je beza dia. Setiap isim yang ada ikut wazan ni, itu adalah isim ghairu munsharif. Lepas tu yang last kali tarkib mazji. Okey, kita tengok. Tengok kat bawah nombor 4 Jadi tarkib mazji ni apa? Dia penggabungan 2 kata menjadi satu. Okey, kita tengok. Ada satu ni dekat sini. Contoh dia aqama ammi bihadara mauta. Jadi B ni adalah huruf jar. Kan? B ni adalah huruf jar. Okey, dia kata penggabungan 2 kata. Perkataan pertama mana? Hadara, perkataan pertama. Mauta, perkataan yang kedua. Okey. Jadi dia digabungkan menjadi satu. Sebab itulah itu apa ni? Ini bukan mudhaf dengan mudhaf ilaih, dia lain sikit. Dan ini nama tempat ni Hadramaut. Kan? Tapi dia punya tempat ni penggabungan 2 kata. Hadara dengan maut. Jadi B ni huruf jar. Tengok mana ada i'rab apa ni? Jar kat sini. Sebab apa? Isim ghairu munsharif, tanda jar dia dengan fathah. Okey. Jadi ini tarkib mazji lah, contoh tarkib mazji. Lepas tu kita tengok bawah pula. Ada table kat bawah. Ini macam biasa saya cakap untuk menerangkan lah. Okey, cara kita nak terangkan dia, contoh ke ayat Salmanu tabibun. Okey, Salmanu ni dia isim ghairu munsharif. Sebab apa? Dia kena kasih alasan kenapa. Kalau kita nak cakap contoh dia mubtada, sebab apa dia mubtada? Kena adalah syarat-syarat dia. Isim di awal kalimat,
sebagai subjek. Sama lah macam isim ghairul munsharif ni. Kita nak confirmkan dia isim ghairul munsharif, kena ada sebab. Kenapa dia boleh jadi ghairul munsharif? Sebab pertama dia berupa alam. Tengok nama orang. Itu sebab pertama. Dan juga dia berakhiran alif dan nun. Tengok alif nun. Macam saya cakap bukan alif nun tasniah lah. Okey. Lepas tu contoh ni Yazidu ghaniyun. Jadi Yazidu ni isim ghairul munsharif. Sebab apa isim ghairul munsharif? Sebab apa dia berupa alam, berupa nama orang dan juga dia ikut atas wazan fi'il. Atas wazan fi'il apa ni? Yaf'ilu. Contohnya apa? Zada Yazidu. Tapi ada orang nama Yazid Okey. Lepas tu kita tengok kat bawah lagi. Ini semua kita skip dulu. Macam saya cakap memang dia hanya nak menghuraikan. Saya baca sikit. Okey, kita tengok. Dia kata isim ghairul munsharif kalau dimasuki alif lam ataupun dimudhafkan, maka tanda jarnya adalah kasrah. Okey. Jadi isim ghairul munsharif ni asal tanda jar dia dengan fathah, kan? Tapi macam mana? Tapi ada keadaan tanda jar dia dengan kasrah pula. Sebab apa? Bila isim ghairul munsharif ni ada dimasuki alif lam, ada dekat awal dia alif lam. Tapi dengan syarat dia kena ada sebab lah jadi kasrah. Tak adalah semua isim ghairul munsharif yang ada alif lam wajib kasrah, bukan. Apabila isim ghairul munsharif yang ada alif lam ataupun dimudhafkan, kan, apabila i'rab dia jar baru boleh jadi kasrah. Kalau rafa' macam biasalah, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah. Ni kalau ada masuk alif lam ataupun dimudhafkan dalam keadaan isim tu jar, maka tanda jar dia dengan kasrah. Maknanya dimudhafkan ni macam mana? Dia jadi mudhaf lah. Isim ghairul munsharif tu jadi mudhaf. Contoh sebelum isim tu ada huruf jar ke yang penyebabkan dia menjadi jar, kan? Maka kita boleh kasih tanda jar dia dengan kasrah. Kita tengok contoh. Ta'allamu minal ulama'i. Tengok. Jadi ta'allamu ni fi'il amar. Dah dhamir antum jadi fa'il. Minal ulama'i. Min ni huruf jar. Dia minah sebab dia bersama dengan alif lam jadi minah lah. Asalnya min. Kalau kita nak baca sesuatu kita cakap min al ulama'i. Jadi kita tengok. Ini adalah huruf jar, patutnya ulama'a, tapi disebabkan ada alif lam, dia dibatalkan. Syarat dia jadi ulama'i. Jadi apa ni? Tanda jar dia dengan kasrah. Lepas tu kat sini az-zina min a'zamil kaba'iri. Jadi az-zina ni mubtada, min huruf jar, a'zami ni mudhaf. A'zami al-kaba'iri ni mudhafun ilaih. Tengok. A'zami ni mudhaf. Dia jadi kasrah bukan sebab mudhaf tu wajib kasrah, mudhaf ilaih yang wajib kasrah. Mudhaf ni tak wajib. Tengoklah mudhaf ni i'rab apa. Tengok, tapi kalau dekat sebelum ni dia ada huruf jar. Jadi mudhaf ni kenalah i'rab jar, kan? Tapi disebabkan isim ghairul munsharif ni jadi mudhaf dan i'rab dia jar, tanda jar dia dah tukar. Jadi kasrah. Okey. Jadi kita tengok kat sini dekat muka surat 88 ni macam biasa ada latihan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab insya-Allah. Dan ni dia kata latihan ni cari isim ghairul munsharif dan berikan alasan dia sebab dia ghairul munsharif sebab apa. Contohnya yang pertama, kan? Yang pertama, okey. Al-amilu ni mubtada marfu'. Ni kalau nak i'rab penuh lah. Mubtada marfu', lepas tu alamat rafa' dia apa? Dengan dhammah. Sebab apa dengan dhammah? Sebab dia isim mufrad. Lepas tu jaw'anu ni khabar pun kena marfu' juga. Sebab apa? Ini khabar mufrad, kan? Jadi tanda rafa' dia dengan nun. Minta maaf, tanda rafa' dia dengan dhammah. Sebab apa dengan macam ni lah saya cakap. Ini nampak macam alif tasniah tapi bukan alif nun tasniah. Jadi tanda rafa' dia dengan dhammah. Sebab apa dengan dhammah? Sebab isim ghairul munsharif. Okey, ghairul munsharif tu sebab apa dia boleh jadi isim ghairul munsharif? Sebab dia ni adalah sifat dan dia ni juga berakhiran alif nun. Jadi dah cukup syarat jadi isim ghairul munsharif. Okey. Lepas tu dekat bawah ni ada kosakata. Kami mengharapkan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan pun boleh hafal jugalah kosakata ni. Tapi
Ini function dia dekat buku ni supaya kita boleh faham lah. Contoh macam kita nak cari ke kalimat-kalimat, boleh cuba cari kat bawah. Tapi kalau tak jumpa, kena ikhtiar sendiri cari kamus lah. Sebab tak semua, dia hanya kasih sebahagian. Tapi kebanyakannya memang ada lah dekat latihan-latihan ni semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu huraian daripada saya untuk isim ghairul munsharif. Saya akan serahkan kepada Ustaz Omar untuk buat penambahan ataupun penjelasan. Penambahan penjelasan lah, insyaAllah. Ini alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama lagi pada pagi ini untuk kita belajar ilmu nahwu dan saraf. Dan hari ini kita belajar, tajuk kita belajar adalah isim ghairul munsharif. Daripada mula-mula dah kita ni sudah dengar isim ghairul munsharif, isim ghairul munsharif, macam mana. Tapi kita tak kenal lagi apa isim ghairul munsharif itu. Dan hari ini kita nak belajar dan kita nak huraikan apa isim ghairul munsharif dan apa hukumnya. Bacaan dia macam mana. Dan isim ghairul munsharif ni kita kena faham i'rab dia. Sebelum kita masukkan bacanya, kita faham i'rab dia. I'rab dia rufu', keadaan rufu' dengan dhammah dan nasab jar dengan fathah. Jar dia bukan seperti isim-isim yang lain ikut baris bawah, bahkan jar dia ikut baris atas, nasab jar baris atas. Nasab Jadi sekarang dia tu adalah dia tak terima tanwin, tuan-tuan. Dia tak terima tanwinnya. Isim ghairul munsharif tak terima tanwin dan juga tidak terima baris kasrah. Nanti tapi lastnya ada kecualikan bila dia boleh terima kasrah. Dan insya-Allah kita bermulakan dengan tulisan kita dalam atas ni. Kita kan ada isim ghairul munsharif, kebanyakan dia ada dua sebab, tuan-tuan. Dia ada dua sebab. Biasanya tapi dia ada dua sebab. Contoh kita tengok Contoh kita tengok dalam buku kita letakkan alam. Aina mim sahatun aina? Alam. Alam ni apa maksudnya alam, tuan-tuan? Alam ni nama orangnya, nama orang. Alam tu panggil alam. Dan kita ni, kita contoh, kita ambil satu nama, contoh Imran. Imran. Kita contoh di situ ada dalam buku kita juga Imran ya, ataupun Salman. Salman Imran sama aja. Yang pertamanya kita tahu, ini kenapa kita nak tahu Imran ni dia adalah ghairul munsharif ke munsharif. Munsharif tu isim yang terima tanwin ya. Isim yang terima tanwin dan juga terima baris bawah. Tapi Imran dia kita nak tahu dia tu isim ghairul munsharif ke munsharif. Sekarang kita tengok Imran itu sebab yang pertama apa dia? Sebab dia isim alam. Isim alam maknanya nama orang. Imran tu nama orang kan? Ada juga sebutlah apa, tuan-tuan? Sebutlah ayat Quran. Sebutlah ayat Al-Quran. Nama Imran nama orang. Dan sebab yang kedua adalah tambah alif nun zaidatan. Arab panggil apa? Kalau sebab alif nun ni Arab panggil al-alifu wal lam. Al-alifu wan nunu zaidatan. Alifu wan nunu zaidatani. Okey. Al-alifu wan nunu zaidatani, dia tambah alif nunnya. Tambah alif nun macam ni ya. Tengok Imran dia tambah alif nun. Tambah alif nun. Dia ada dua sebab kan. Sebab pertama dia alam. Sebab pertama alam, nama orang. Imran ni nama orang. Sebab yang kedua dia ada tambah alif nun. Jadi dia adalah isim ghairul munsharif. Dia ada dua sebab. Dan kita
Musa alaihissalam dan Maryam. Ayalah Maryam. Datuk Nabi Isa, ayah Maryam Imran. Dan juga banyak nama lain-lain menggunakan alif dan nun tuan-tuan. Banyak. Contoh kita dalam buku kita ambil nama ada Salman dah. Kita tak payah Salman lagi. Kita tulis nama Nabi Sulaiman. Sulaiman tengok tuan-tuan. Sulaiman Nabi kita Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nama orang. Nama Nabi kan? Yang kedua apa tuan-tuan? Yang kedua sebab yang kedua adalah alif nun tambah alif nun. Arab panggil apa? Al alif wan nunu zaidatani. An alifu wan nunu zaidatani. Kalau Arab tanya apa? Kalau ma huwa sabab yakunu ghair munsharif? Hunaka sababan. Sababul awal alam. Sababul tsani al alifu wan nunu zaidatani. Itu kita nak jawab bahasa Arab lah. Kita ni mula-mula nak belajar bahasa Arab sedikit ya tuan-tuan. Dia kenapa dia jadi ghairul munsharif? Sebab dia ada dua sebab. Sebab pertama dia tu nama alam. Nama alamnya nama orang. Sebab yang kedua adalah tambah alif dan nun. Tambah alif dan nun. I'rab dia macam mana? I'rab dia rufu' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan fathah juga. Jar dengan fathah. Kita tulis contohnya tuan-tuan ya. Kita tulis contoh untuk tuan-tuan dan puan kita mudah faham lagi. Kita contoh nama lain lah. Nama ni kita sudah tahu. Kita contoh nama lain. Nama lain nama apa? Siapa tahu lagi? Farhan ada pelajar kami ada nama Farhan ya. Nama Farhan. Contoh Ja'a Farhan. Farhan apa? Dalam keadaan apa nanti saya akan huraikan. Saya akan tanya tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita menjawabkan dalam komen pun boleh ya. Jawab baca macam mana? Nu ke na ke ni ke? Ikut tuan-tuan ya. Kita nak praktikkan. Ja'a Farhan. Allah pen. Farhan ilal masjid. Okey. Sekarang kita ja'a. Kita ada apa tuan-tuan? Ja'a fi'al madi. Fi'al madi. Fi'al madi dia mabni lah. Mabni atas apa? Kita tahu kan? Mabni atas fathah. Mabni atas fathah. Mabni atas fathah fi'al madi. Hukum dia mabni. Mabni alal fathi. Alal fathi. Okey. Farhan. Sekarang Farhan. Kita sudah ada fi'al, kita perlu apa? Kita sudah ada fi'al, kita perlu ada fa'alnya. Ada perbuatan, takkan tak ada orang yang buat. Ada perbuatan pasti ada orang yang buat. Dan kita ada jenis kedatangan. Siapa yang datang? Itu yang kita perlu tu. Farhan yang datang. Dia adalah fa'al. Dia adalah fa'al. Ikut i'rabnya memang dia fa'al. Dan fa'al kita sudah belajar semalam. Kullu fa'ilin marfu'. Dan dia adalah isim ghairu munsharif. Rufu' dia i'rab apa tuan-tuan? I'rab rufu' dia dengan dhammah. Beri satu ya, i'rab dhammah. Apa tuan-tuan? Belajar apa? Farha. Nun ni baca apa? Beri apa? Farhanu. Farhanu. Dia rufu', keadaan rufu' dia dengan dhammah ya. Boleh nampak jelas? Boleh nampak jelas? Boleh ya? Boleh nampak tuan-tuan dan puan, kalau tak boleh nampak boleh bagi komen untuk kami betulkan ya. Farhanu dalam keadaan rufu'. Kullu fa'ilin marfu'. Tip-tip fa'il itu baca rufu'. Dan rufu' pada isim ghairu munsharif adalah baca dhammah. Kalau kita misal lain lagi, keadaan nasab dia baca fathah, keadaan jar dia pun baca fathah. Contoh macam Inna farhana. Inna menasabkan isim, merufukan khabar. Inna farhana qaimun. Ataupun maradtu fi'al dengan fa'al bi. Bi huruf jar, bi farhana. Jar, dan dalam keadaan jar dia akan baca apa tuan-tuan? Baca fathah. Kita tulis dah. Jangan kita cakap saja, kita tak tulis, nanti kita tak sempat dengar ataupun tak tahu nak macam mana kan? Tulis ya. Inna Farhan qaim.
Inna apa amalnya tuan-tuan? Kita sudah belajar nih. Kita nak ulang balik sikit. Inna amalnya menasabkan isim, merufukkan khabar. Jadi isim ghairu munsharif rufuknya terbaca dengan baris apa? Baris fathah. Farhana. Inna farhana qaimun. Qaimun adalah khabar bagi inna. Khabar inna baca rufuk ya. Qaimun. Ini dia adalah keadaan nasab. Kita nak keadaan jar. Contoh keadaan jar satu lagi supaya cukup rufuk jar nasabnya ya. Maratu bi. Dalam hadis disebut lil muslim farhatan. Ya. Hada tasniyah. Itu alif nun tu tasniyah lain ya. Alif nun ni untuk alam nama orang tapi kalau boleh farhatan ni kita jadikan dia nama orang, dia jadi ghairu munsharif juga sama. Tapi di situ alif nun di situ bukan nama orang. Bukan nama orang, sebab itu dia tak boleh jadi ghairu munsharif ya. Itu kita kena paham ya. Bi farha. Bi huruf apa tuan-tuan? Huruf jar, dan isim yang setelah jar dia akan baca majrur. Tetapi isim ghairu munsharif, dia tak akan baca jar, dia baca apa? Baris fathah. Bi farhana, maratu fi'al. Ni mati kita boleh sambungkan dengan tani maratu. Maratu fi'al. Fi'al madi. Tu ni fa'alnya ya. Fa'al. Tu fa'al bi huruf jar, farhana majrur, dan majrur dia baca nasab, inilah satu yang kita ada alam dengan tambah alif nun. Nama-nama yang ada alif nun tu semuanya ghairu munsharif tuan-tuan. Kita boleh mungkin anak cucu kita ada nama Imran ke, Salman ke, Sulaiman ke. Semua banyak tu kan. Kita padam dulu, kita ambil contoh yang lainnya. Harap tuan-tuan sempat tulis sama-sama, insya-Allah tulis dalam buku kita supaya kita boleh rujuk balik dan kita boleh ambil lagi banyak-banyak nama. Jangan kita cukupkan dengan kitab saja. Jadi kita tak payah bagi contoh banyak, tapi yang kita sendiri perlu praktik kita sendiri. Kita kena banyak tulis lagi ya tuan-tuan ya. Yang kedua sifat ya. Contoh nama orang tapi ada sebab yang kedua sifat. Contoh Ahmad. Bukan sifat, bahkan wazan fi'al. Ni alam, ni sebab yang kedua wazan fi'al. Sekarang kita baca Ahmadu ya. Ahmadu. Kenapa Ahmadu dia jadi ghairu munsharif? Kita nak tahu Ahmadu tu jadi ghairu munsharif ke jadi munsharif? Kita tengok Ahmad, nama orang, nama banyak nama Ahmad juga kan? Nama Ahmad. Nama Ahmad ni nama orang. Jadi dia sudah ada satu sebab kalau dia nama orang. Sebab yang kedua, apa sebab yang kedua? Wazan fi'al. Apa maksud wazan fi'al? Jadi dia seperti fi'al ya. Dia dalam wazan fi'al. Contoh Ahmadu wazan dia apa? Af'alu. Tengok wazan fi'al kan? Wazan fi'al. Jadi dia ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah alam. Sebab yang kedua dia adalah wazan fi'al. Ahmadu, af'alu. Okey. Jadi kita boleh ambil banyak nama lagi. Contoh kita bagi nama anak kita adrubu ataupun jadrubu. Kita ambil nama lain lagi ya. Jangan cukup satu nama saja, kita banyakkan keluar nama. Suka kita lah, kita nak letak nama siapa atau letak nama dengan wazan fi'al boleh. Contohlah yadribu.
Yadribu ni sepatutnya kita tengok dia adalah fi'al mudhari' daripada bab daraba yadribu, tetapi apabila kita letakkan dia adalah satu nama bagi sesiapa, jadi alam, jadinya ni nama alam, dia akan jadi ghairu munsharif. Sebab apa? Sebab dia ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah alam, sebab yang kedua dia adalah wazan fi'al. Yadribu wazan fi'al kan? Wazan fi'al dia macam mana? Yadribu yaf'ilu. Yadribu yaf'ilu. Tengok wazan fi'al kan, tuan-tuan? Kalau kita letakkan nama, contoh nama orang yaf'ilu, dia akan jadi ghairu munsharif. Dia jadi ghairu munsharif sebab apa? Sebab yang kedua dia itu nama alam, nama orang. Sebab yang kedua adalah wazan fi'al. Contoh macam mana? Ja'a yadribu. Wa ra'aitu yadriba. Sebab dia sekarang dia bukan fi'al lah, bahkan dia isim. Fahamnya? Wa maratu bi huruf jar, wa maratu bi yadriba. Itu. Ada lagi banyak macam sifat. Ajam. Ajam tu apa maksud ajam, tuan-tuan? Maksud ajam itu adalah nama bukan nama Arab. Nama bukan nama Arab di kalangan Nabi itu banyak juga nama yang bukan Arab ya. Nama Arab dah sedikit, nama bukan Arab tu banyak ya. Contoh salah satu daripada contohnya Ibrahim ataupun Ismail, Ishaq, Yusuf, semua tu kan nama tu bukan nama Arab. Tapi dia ada dua sebab. Contoh satunya alam. Alam contoh nama bukan ajam dengan ajam. Kita ajam tulis macam ni ya. Ain, jim, mim. Jim, min. Jim kita tulis macam ni sikit supaya tak silap ya. Tak silap jadi in. Okey. Ain, jim, min. Sekarang kita tengok Ibrahim, ada nama Ibrahim. Ismail. Ismail. Banyak lagi ya. Yusuf. Tengok sebab yang pertama adalah alam, nama orang, nama Ibrahim, Ismail, Yusuf. Sebab yang kedua adalah ajam, ghairu Arabi. Dia bukan Arab. Ajam tu maknanya ghairu Arabi. Jadi bukan nama Arab. Dia ada dua sebab ni akan jadi ghairu munsharif. Dan ini ya terkibnya yang sama. Ja'a Ibrahimu wa ra'aitu Ibrahima, ataupun inna Ibrahima qa'imun, inna Ibrahima nabiyyun, inna Ibrahima rasulun. Kabarnya baca rufu' kan? Kabarnya baca rufu'. Ada dua sebab Ibrahim ada sebab pertama adalah alam, jadi nama orang. Sebab yang kedua ajam. Jadi dua sebab ini dia boleh jadikan isim itu jadi isim ghairu munsharif. Dan lagi tuan-tuan sifat contoh ahmaru. Ahmaru. Dia ada dua sebab. Kita tengok ahmaru, kenapa kita tak baca ahmarun? Sebab dia adalah ghairu munsharif tak terima tanwin. Sebab itu kita baca ahmaru saja. Dan dia ada dua sebab. Sebab pertama kita sudah maklum tahu. Siapa boleh tahu? Ni sebab pertama apa dia? Ahmaru baca macam mana? Wazan fi'al. Dia apa? Wazan fi'al. Af'alu. Af'alu wazan fi'al. Kita tulis atas ni wazan fi'al. Okey, wazan fi'al. Yang kedua sifat. Sebab yang kedua adalah dia sifat. Sifat apa tuan-tuan? Ahmaru sifat mirah. Faham tak? Banyak. Kalau semuanya sifat. Dia semuanya macam mana? Semuanya adalah ghairu munsharif. Ni ahmaru, merah. Hijau, apa tuan-tuan? Hijau. Akhdaru. Akhdaru. Tengok. Dua sebab dia jadi ghairu munsharif. Sebab pertama wazan fi'al. Af'alu, akhdaru, ahmaru. Sebab yang kedua sifat. Dia nama hijau. Hitam pun sama. Hitam aswadu. Tuan-tuan boleh tulis, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis semua ya. Tulis untuk kita hafal mana terus faedah kita. Aswadu. Aswadu tu mana hitam. Aswadu tu hitam.
Putis? Banyak orang suka putis kan? Abyadu. Abyadu. Lihat tuan-tuan. Ahmar, merah, akhdar, hijau, aswad, hitam, abyadu, putis. Lagi macam kala macam coklat tu panggil asmaru. Banyak lagi. Ataupun kalau lagi satu lagi azraq. Azraq. Banyak mana ya? Di sini kenapa dia kenapa dia semua jadi ghairul munsharif? Ada dua sebab. Sebab pertama adalah wazan fi'al. Ahmaru macam af'alu, aqdaru, af'alu, abyadu, afdalu, af'alu semuanya. Yang kedua adalah sifat. Yang keduanya adalah sifat. Ada lagi satu lagi ta'nis ataupun sirah jamak muntahal jamak. Sirah jam'ul muntahal jamak. Jam'ul muntahal jamak ni macam masajidu. Dia satu sebab cukup. Dia tak perlu sebab yang kedua. Dia Arab panggil sababun yakumu maqamas sababain. Sababun kita tengok sababun yakumu maqama sababain. Sababaini dua sebab. Sababun yakumu maqama sababaini. Sababaini tasniyahan. Sababaini tasniyah. Sababun yakumu maqama sababain. Jadi satu sebab dia diri tempat dua sebab, mananya cukup kuat. Cukup kuat. Satu sebab cukup. Masajidu. Dia jamak bagi masjid. Jamak bagi masjid. Apa kita boleh biasakan? Di selepas alif jamak ini ada dua huruf yang mutaharrik. Ada dua huruf yang mutaharrik. Mananya dia hidup kedua-duanya. Ada bris kedua-duanya. Tak ada mati. Tak ada huruf yang mati ya. Tengok. Selepas alif ni tuan-tuan, kita tengok ada selepas alif ni ada dua huruf tak? Ada dua huruf dan dua huruf yang mutaharrik. Jim mutaharrik, bris ada bawah. Dal mutaharrik, ada bris atas, bris depan. Mutaharrik. Dan satu lagi, jamak muntahal jamak juga, tapi selepas alif ada tiga huruf. Ada tiga huruf, tetapi satu huruf yang pertengahan itu dia huruf mati. Contoh masabih. Masabih tuan-tuan mana apa tuan-tuan? Masabih adalah lampu-lampu. Masabihu. Masabihu. Tengok. Selepas alif jamak dia ada tiga huruf. Syaratnya ada tiga huruf. Tapi huruf yang pertengahan ni, tengok ada tiga huruf kan? Kita sama-sama kira ya. Ba satu, ya dua, ha tiga. Huruf yang tiga. Huruf yang tengah-tengah itu huruf mati. Huruf dia bagi baris mati. Ba hidup, ya mati. Masabihu. Semuanya tengok dia adalah satu sebab, dia berdiri tempat dua sebab. Dia satu sebab cukup. Jamak muntahal jamak. Sirah muntahal jamak dipanggil sirah muntahal jamak. Kalau isim tabdil, ya. Isim tabdil. Tabdil. Adal. Isim tabdil. Isim tafdil. Ahsanut takwim. Ahsanut takwim. Ya, isim tafdil dia ada dua sebab. Satunya wazan fi'al, yang keduanya sifat. Sifat mana? Afdal, sifat. Bukan. Sifat ahsan. Jadi kalau kita cakap afdalu sifat tafdil. Jadi ahsan sifat hasanah, sifat baik, kebaikan. Itu. Jadi ini masajid dengan masabih. Satu lagi seperti masabih juga mafatih. Mafatih jamak apa? Siapa tahu? Boleh bagaimana? Siapa boleh tahu? Jamak bagi miftah. Miftah tu kunci. Miftah tu kunci. Miftahul jannah, kunci syurga. Kunci syurga. Jamaknya mafatih. Dia adalah sirah jamak muntahal jamak ya. Ini saja kita ulang nahu. Saya menguraikan sedikit dan saya syarah bagi baliklah Ustaz mudir kita, Ustaz Farid yang dihormati. Alhamdulillah.
Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Omar, Ustaz Syahir. Banyak memberi pencerahan pada pagi ini. Sekarang kita menutup tirai majlis pengajian Nahu, dan terus 9.30 pagi pada hari ini sama-sama kita mengikuti pengajian Sorof. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sorof satu ilmu yang sangat penting dalam menentukan verb. Perubahan, penambahan pada verb adalah satu perkara yang sangat penting. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh rujuk pada sambungan yang sebelum ini. Semalam kita ada bincang dalam PL muka surat 69, iaitu fi'il naqis. Tuan-tuan, PL 68, 69 adalah pelajar-pelajar menjadi satu kelemahan mereka dalam menentukan isim fa'il dan juga isim maf'ul. Kalau tuan-tuan susah, ambillah satu contoh saja, maka itulah sebagai satu contoh yang tuan-tuan abadikan untuk selamanya. Contohnya kita lihat fi'il ajwaf. Kita ambil yang paling mudah, contohnya soma. Soma tu berpuasa. Pada kolom yang 2, 4, 6, 8, yang ke-8. Soma tu makna berpuasa. Yasumu sauman. Masdar mimi adalah masaman. Yang menjadi masalah pelajar kita lah ismul fa'il, ismul maf'ul dalam fi'il ajwaf. Kita kalau fi'il ismul fa'il adalah sa'imun, ismul maf'ul adalah masumun. Boleh masumun. Okey. Kemudian kita lihat dalam PL naqis yang menjadi contoh yang kita nak abadikan selamanya adalah contoh afa. Kita selalu baca dalam tarawih, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Okey. Afa ya'fu afwan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa. Nampak al-afwa. Afa ya'fu afwan. Kemudian ma'fan. Ma'fan. Nampak jelas ma'fan. Ismul fa'il, ini yang susah. Ismul fa'il, ismul maf'ul. Ismul fa'il adalah afin, ataupun al-afi. Jelas al-afi ada ya, ataupun buang alif lam jadi afin. Okey. Ismul maf'ul. Ismul maf'ul adalah, tuan-tuan nampak ada afa tu? Kolom yang 69, 2, 4, 6, 8, kolom ke-8. Ismul maf'ul adalah ma'fuun. Ma'fu. Yang itu disebut ma'fu anhu tu. Najis yang ma'fu anhu, yang dimaafkan. Ismul maf'ul ma'fu. Okey. Ismul fa'il afin. Ismul maf'ul ma'fu. Bukan merapu ma'fu. Jelas. Fi'il ajwaf adalah ismul fa'il sha'im, ismul maf'ul adalah masumun. Masumun. Okey, jelas. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan pegang je satu PL ni dah cukup. PL ajwaf, tuan-tuan peganglah sama yasumu. Fi'il naqis adalah peganglah afa ya'fu. Tuan-tuan akan ingat dan boleh diqiaskan fi'il-fi'il yang lain seterusnya. Sekiranya fi'il tadi naqis ataupun fi'il tadi ajwaf. Kita terus kepada muka surat yang ke-70. 70 masih lagi dalam fi'il thulathi mujarrad, iaitu fi'il 3 huruf tapi termnya berlainan, formatnya berlainan. Ini adalah
fi'il mahmuz, wazan mahmuz. Apa itu mahmuz? Mahmuz ini adalah yang mempunyai huruf hamzah. Itu mahmuz. Boleh? Sudah menjadi satu kesilapan dalam penulisan. Akhaza tak ada huruf hamzah. Itu dikira salah dalam penulisan Ketuan bubuh. Fi'il madhi akhaza. Akala hamzah. Itu betul. Amara betul. Amala betul. Athara itu tak ada hamzah. Salah. Alif di atasnya wajib ada hamzah. Abara, alif atasnya wajib ada hamzah. Adama atasnya wajib ada hamzah. Jelas? Atara atasnya wajib ada hamzah. Ajara atasnya wajib ada hamzah atas alif tadi. Begitulah juga ketika masdarnya akhazan, aklan, semua alif-alif tu di atasnya wajib ada hamzah. Sekiranya tak ada, tidak mempunyai hamzah, maka tak layak untuk diterima baris. Sebab dia layak untuk diterima baris kerana dia adalah huruf hamzah. Sebelum kita masuk lebih jauh, lebih detail, lebih panjang, suka kita dengarkan di pagi yang penuh keheningan di bulan Ramadan Karim, dengar dendangan fi'il mahmuz daripada pelajar-pelajar kita yang akan mendendangkan lagu ini. Falyatafaddalu mashkurin. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-70. Ni bab fa'ala yaf'ulu juga, bina mahmuz. Bina yang ada hamzah lah. Akhaza ya'khuzu akhdan wa ma'khazan fahuwa akhidun wa dhaka ma'khudun. Khudh la takhudh ma'khadun ma'khazun. خذ لا تأخذ مأخذ مأخذون. أكل يأكل أكلا ومأكلا فهو آكل وذاك مأكول. كل لا تأكل مأكل مأكلون. كل لا تأكل مأكل مأكلون. أمر يأمر أمرا ومأمرا فهو أمير وذاك مأمور. مر لا تأمر مأمر مأمر. مر لا تأمر مأمر مأمر. أمل يأمل أملا ومأملا فهو أميل وذاك مأمول. لا تأمل مأمل مأملون. لا تأمل مأمل مأملون. أثر يأثر أثرا ومأثرا فهو أثير وذاك مأثور. سر لا تأثر مأثر مأثرون. سر لا تأثر مأثر مأثرون. أبر يأبر أبرا ومأبرا فهو أبير وذاك مأبور. بر لا تأبر مأبر مأبرون. بر لا تأبر مأبر مأبرون. أدم يأدم أدما ومأدما فهو أديم وذاك مأدوم. دم لا تدوم مأدم مأدمون. دم لا تدوم مأدم مأدمون. أطر يأطر أطرا ومأطرا فهو أطير وذاك مأطور. طر لا تأطر مأطر مأطرون. طر لا تأطر مأطر مأطرون. أجر يأجر أجرا ومأجرا فهو أجير وذاك مأجور. جر لا تأجر مأجر مأجرون. جر لا تأجر مأجر مأجرون.
Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat yang pertama sekali, kita lihat dari sudut makna. Akhadha makna mengambil, akala makan, amara suruh, amala berangan-angan, athara mengutamakan, abara menyengat, adama adama ni maknanya menjadikan dia lauk. Lauk. Melaukkan, merempahkan. Atara membengkokkan. Ajara adalah memberi upah. Ajara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fi'il amar ada yang membuang hamzah tau, seperti lafaz khuz dan juga kul. Dan ada juga yang meletakkan hamzah seperti mana umul. Nampak tak? Umul. Boleh? Jadi di sini fi'il amar ni ada ketikanya buang hamzah, ada juga yang tak buang hamzah. Okey. Dua-dua tengoklah, tengok macam mana yang sesuai. Tengok fi'il amar, akhadha ya'khudhu. Jadi khudh, akala ya'kulu, kul. Lagi fi'il apa lagi Athima ya'thamu. Lagi apa lagi? Okey, jelas? Kita lihat contoh yang pertama. Ta'khudhul bintu al-kurata. Anak perempuan dia ambil apa tau? Dia mengambil bola. Ta'khudhu fi'il mudhari'. Nombor 2, la tazhab ila ma'kalil kalbi. Jangan kamu pergi ke tempat makan anjing. La tazhab ila ma'kal, tempat makan. Ismul makan. Mur auladak bis salah. Suruhlah anak-anak kamu menunaikan solat. Mur fi'alul amr. Ijtahid fi'alul amr. Bersungguh-sungguhlah kamu fi tahsili ma'mulika, dalam menghasilkan ma'mul kamu. Ma'mul ni angan-angan kamu, cita-cita kamu. Nombor 5, atharat talamidu ustazahum. Pelajar-pelajar mengutamakan ustaz mereka. Nombor 5, abra aqrabin mu'limun, iaitu sengatan. Ismul masdar. Sengatan kalajengking itu, skorpion itu adalah menyakitkan. Nombor 7, udima hadzal ta'am. Okey, adama. Dia jadi fi'il amar. Audim. Akhadha adama ya'dumu, jadi udim. Udim. Bukan adama ya'dumu, udum. Udum. Hadzal ta'ama, iaitu rempahkanlah, laukkanlah makanan ini. Mistarati. Jadi udum adalah fi'lul amr. Nombor 8, mistarati ma'turatun. Pembaris aku adalah ma'turah. Apa makna ma'turah? Dibengkokkan. Ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Nombor 9, al-ajiru as-sakhinu. Al-ajiru as-sakhiyu mahbubun. Al-ajir maknanya kalau memberi upah. Ajir, pemberi upah. Sakhi, yang pemurah. Mahbubun, disukai. Al-ajiru adalah ismul fa'il. Okey. Sebelum kita masuk lebih jauh pada muka surat yang ke-32. 72. Atas wazan fa'ala yaf'ilu fi'il sahih. Sebelum kita masuk latihan,
kita perdengarkan dendangan daripada pelajar-pelajar kita, iaitu daripada wazan sahih, fa'ala yaf'ilu, falyatafaddalu. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-72. Pada muka surat yang ke-72, buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih, bab fa'ala yaf'ilu untuk bina sahih. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعيل مفعيل مفعلون افعل لا تفعيل مفعيل مفعلون جلس يجلس جلوسا ومجلسا فهو جالس وذاك مجلوس اجلس لا تجلس مجلس مجلسون اجلس لا تجلس مجلس مجلسون حذف يهذف حذفا ومحذفا فهو هذيف وذاك محذوف احذف لا تهذيف مهذيف مهذيفون احذف لا تهذيف مهذيف مهذيفون حرس يحرس حرصا ومهرسا فهو حارس وذاك محروس احرس لا تحرس محرس محرسون احرس لا تحرس محرس محرسون حفر يحفر حفرا ومحفرا فهو حفير وذاك محفور احفر لا تحفير محفير محفرون احفر لا تحفير محفير محفرون حمل يحمل حملا ومحملا فهو حامل وذاك محمول احمل لا تحمل محمل محملون احمل لا تحمل محمل محملون رجع يرجع رجوعا ومرجعا فهو راجع وذاك مرجع ارجع لا ترجع مرجع مرجعون ارجع لا ترجع مرجع مرجعون صبر يصبر صبرا ومصبرا فهو صابر وذاك مصبور اصبر لا تصبر مصبر مصبرون اصبر لا تصبر مصبر مصبرون غسل يغسل غسلا ومغسلا فهو غاسل وذاك مغسول اغسل لا تغسل مغسل مغسلون اغسل لا تغسل مغسل مغسلون غفر يغفر غفرانا ومغفرة فهو غفير وذاك مغفور اغفر لا تغفر مغفر مغفرون اغفر لا تغفر مغفر مغفرون قدر يقدر قدرة ومقدرة فهو قادر وذاك مقدور اقدر لا تقدير مقدير مقديرون اقدر لا تقدير مقدير مقديرون Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersiaran bersiaran langsung pada hari ini dalam mempelajari ilmu saraf. Kita pada muka surat yang ke-72 dalam membincangkan fi'il sulasi mujarrad fa'ala yaf'ilu, fi'il sahih. Maksud fi'il sahih adalah fi'il yang tidak mempunyai huruf illat. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita sebelum kita masuk latihan, kita tengok dulu apakah maksud daripada jalasa hazafa. Okey kita lihat. Jalasa yajlisu julusan, maknanya duduk. Hazafa yahzifu, makna hazaf, buang.
Harasa yahrisu adalah menginginkan sangat-sangat, sangat menginginkan. Hafara yahfiru makna menggali. Hamala yahmilu maknanya membawa. Hamala yahmilu ala, lepas dia ada huruf ala, huruf jar ala makna menyerang. Okey. Raja'a yarji'u pulang atau pulang kembali. Sabara yasbiru sabar. Ghasala yaghsilu adalah membasuh, mencuci. Ghafara yaghfiru mengampuni. Qadara yaqdiru mampu. Qadara yaqdiru qudratan wa maqdiratan, maqdirah ismul masdar, kita panggil masdar mimi. Dalam masdar mimi ada yang dibaca baris bawah maf'alan, ada dibaca baris bawah maf'ilan, ada dibaca baris atas maf'alan, ada dibaca baris bawah maf'ilan. Contoh tuan-tuan lihat dalam masdar mimi ni. Mahzafan, mahrasan, mahfaran, mahmalan, marji'an. Nampak marji'an. Kemudian maghfirah, tak panggil maghfarah. Maghfirah. Maqdirah. Okey. Makna sama dengan ismul masdar tetapi dia huruf mim, dipanggil masdar mimi. Masdar mimi terjemahannya sama. Ismul fa'il seperti biasalah atas wazan fa'ilun. Ismul maf'ul seperti biasa atas wazan maf'ulun. Okey. Kita terus melihat kepada latihan muka surat 72, iaitu ijlisu majalisal ulama, iaitu kamu duduklah. Ijlis adalah fi'lul amr, ijlis. Kalau kamu semua, fa'il dia adalah ijlisu. Okey. Majlisal ulama, majlis ulama, tempat duduk ulama. Kamu duduklah di tempat duduk ulama. Ismul makan. Nombor 2, qalamuka mahzufun fil birkah. Pen kamu dibuang di dalam kolam, birkah kolam. Nombor 3, hirsuka 'ala dunya yuhinuka. Keinginan yang kuat kamu terhadap dunia ini ataupun ketamakan kamu, kerakusan kamu di dunia ini akan menghinakan kamu. Hirsuka daripada harasa yahrisu, hirsan wa mahrasan, fahuwa harisun wa dzaka mahrusun. Okey, hirsuka adalah ismul masdar. Nombor 4, yahfiru al-fallahu. Jangan falah falah tu makna kejayaan. Hayya 'alal falah, kejayaan. Jangan tuan-tuan baca hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Jangan baca falah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Falah makna petani. Falah. Kalau falah makna kejayaan. Okey. Yahfiru fi'al mudhari'. Nombor 5, la tahmil as-sijara ila hujrati. Jangan kamu bawa rokok, sigaret, di ke bilikku. Tahmil, la tahmil fi'al nahi. Ila Allahi marji'ukum jami'a. Okey. Nombor 6, kepada Allah lah marji'ukum. Dia tak panggil marja'akum. Kalau ikutkan marja', tapi marji' adalah ismul masdar. Bukan ismul masdar. Tuan-tuan lihat. Tuan-tuan nak terjemah apa? Ilallahi marji'ukum. Ilallahi marji'ukum. Kepada Allah lah tempat kembali kamu semua. Isim makan. Kalau tuan-tuan nak terjemahkan dia, ismul masdar, masdar mimi, boleh juga. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah pengembalian kamu semua. Kamu semua akan dikembali kepada Allah. Pengembalian, kepulangan kamu kepada Allah. Jadi maksudnya dua-dua boleh. Cuma kita kena tahu apa yang kita nak terjemah.
Kalau kita terjemah kalau kita terjemah ilallahi marji'ukum, marji' adalah ismul makan, maka maksudnya tempat kembali. Kalau kita kata ilallahi marji'ukum, daripada raja'a yarji'u, kalau kita kata ia adalah ismul masdar, dipanggil masdar mimi, maka itulah terjemah dia adalah pengembalian. Tak boleh tempat okey. Nombor 7, as-sabru miftahun najahi fid dunya wal akhirah. As-sabru daripada sabara yasbiru sabran wa masbaran. Nombor 8, irsil yadaka qabla al-akl. Basuhlah, fi'lul amr. Allahu ghafirudz dhanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Ghafirudz dhanbi wa qabilut taubi syadidul iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Okey. Ghafir adalah ismul fa'il daripada ghafara yaghfiru. La aqdiru ala hifdzil Quran illa bi'aunillah. Aku tak mampu dan hafal Quran melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. La aqdiru adalah aqdiru fi'lul mudhari'. La tu la nafi. Aku tidak mampu, bukan jangan aku mampu, bukan. Tidak, aku tidak mampu. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada muka surat 73. Tanpa aral melintang, insya-Allah kita akan sambung esok 10.15 pagi. Hari ini kita akan bertemu kembali insya-Allah taala. 10.15 pagi kita akan bertemu kembali. Kita akan bersiaran dalam kitab bahasa Arab Al-Quran, teknik dan faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim insya-Allah taala. Kita berehat dahulu seketika 15 minit, kemudian kita akan kembali bersua kembali dalam kitab yang baru, iaitu kitab bahasa Arab Al-Quranul Karim. Insya-Allah tuan-tuan terlepas ikuti kami, sila layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, tekan butang share, ramai-ramai dapat manfaat untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Maaf sekiranya terkasar bahasa. InsyaAllah kita akan bertemu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.